Okey, seterusnya kita pergi ke contoh 12 ya. Contoh 12 ni soalan ni kita nampak dia ada table dia ada jadual, dia bagi jadual ni. Sebenarnya dia beri nilai S, nilai T, nilai U. Selalu dibagi dalam bentuk ayat kan. Dia kata diberi S sama dengan 6 apabila T sama dengan 0.8, U sama dengan 27. Okey. Kali ni dia bagi dalam bentuk table. Dia tak cerita apa-apa kat sini. Dia kata 3 kuantiti S, T dan U berubah seperti ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Macam tu. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Maknanya S, okey, berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. So, cara kita tulis tu macam mana? S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Gitu caranya kan? Punca kuasa 3U. So, apabila kita tulis dalam bentuk hubungan, ni bentuk hubungan. Lepas tu kita tukar dalam bentuk persamaan. Persamaan kena gantilah sama dengan K. T punca 3U. Okey. Lepas tu lepas kita ganti bentuk persamaan tu, kita gantilah nilai. Macam dalam ni dia kata table ni dia memberi macam ni. Kalau S sama dengan 6, T sama dengan 0.8, U sama dengan 27. So kita gantilah S tu 6. Okey. Sama dengan K. K tu K yang kita nak cari. T tu 0.8. Letak dalam bracket. Dan punca 3, punca 3 ni kalau awak nak bracket boleh, tak nak bracket pun tak apa. Punca 3, 27. So, kita akan dapat macam mana? Okey, 6 sama dengan K. Lepas tu, awak tekanlah 0.8. Kalau nak cari punca kuasa 3, 27 dulu pun tak apa. Selamatnya macam tu. So, 0.8 darab dengan punca kuasa 3, 27. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 3. So, K sama dengan K sama dengan belum lagi 0.8 darab 3 tu dulu. Selamatnya buat satu-satu. 0.8 darab 3 nanti dah pro baru buat sekaligus kan. Ni tak pro lagi. Kita buatlah satu-satu. 2.4K letak nombor kat depan, K kat belakang. Boleh je. Sebab K darab nombor samalah dengan nombor darab K kan. 2.4K sama dengan 6. Maka K sama dengan 6 bahagi 2.4. Jangan terbalik. So K sama dengan 6 bahagi 2.4. So, 6 bahagi 2.4 sama dengan 2.5. So, dapatlah K tu 2.5. Okey, bila dapat K 2.5, dia kata hitung nilai X dan nilai Y. Ni panjang sikit ni jalan kerja dia. So, sekarang ni kita cari pula. Dia suruh hitung nilai X dengan nilai Y. Kita cari satu-satu lah. Kita cari nilai X. Nilai X ni apabila T dia 1.2, U dia 125. Macam tu. Maknanya nak cari nilai X ni, okey, kita tulis balik persamaan ni. Persamaan ni, kita tulis balik 6 pula. So, sorry, bukan 6. Apa benda dia punya pemboleh ubah tadi? Persamaan yang ni ni. Yang kita tukar dalam bentuk persamaan ni kan. Ni. S sama dengan K-nya tu 2.5. 2.5 T punca kuasa 3 U. Tulis balik dalam bentuk persamaan. And then baru gantikan yang kolom kedua ni. Dia kata apa? X itu S. Okey, tempat S kita letak X. 2.5. Okey, 2.5 itu K. Lepas tu didarab dengan T-nya 1.2. Dan punca 3. Punca 3 apa tu? Punca 3, 1, 2, 5. So, kita dapatlah di sini darab je terus 2.5 darab 1.2 darab, awak kena pandai cari punca kuasa 3 ni shift punca kuasa 2 tau. So dekat kalkulator awak memang punca kuasa 3 tertera di situ 1, 2, 5. So sama dengan 15. So X sama dengan 15. Dah dapat dah X kan. Okey, nak cari Y pula. Nak cari Y, tulis balik. Dah cari X, cari Y pula. Y ni, dia suruh cari U sebenarnya. Apabila T sama dengan 40, S sama dengan 50. So, tulis balik persamaan. S sama dengan 2.5. T, punca 3 U. Okey, so sekarang ni kita gantikan
S itu 50. Sama dengan 2.5K, 2.5 lah. T itu 40. Okey, darab dengan punca 3. Punca 3 apa? Punca 3Y. Tempat U sekarang ganti Y. Macam tu. Tempat U ganti Y. Okey, so sekarang ni dapatlah kita tekan kalkulator 2.5. 2.5 darab 40. So dapatnya 100. 100. Okey. Punca 3Y. Selamatnya awak letak bracket lah. Nanti kan awak tersilap awak kata kuasa 3 pula kan. Dah lah cikgu tulis tu tak berapa clear kan. Kalau tadi tu selamatnya letak bracket. Punca 3, 125. Macam tu. So kita nampaklah punca 3Y ni. Punca 3Y yang kita nak cari sama dengan 100 yang dibawa sebelah sini. So 50 per 100. Jadinya 1/2. So punca, okey, kita tukar punca 3Y itu ke sebelah kiri. Sama dengan 50 per 100 itu 1/2 kan. Bila tekan kalkulator. So bila punca 3Y 1/2. Punca 3Y. Kalau kita nak neutralkan dia. Ni cikgu buat dengan pen lain supaya nampak. Nak neutralkan punca kuasa 3 ni. Nak hilangkan punca kuasa 3. Kita kuasa 3. Bila kita kuasa 3. 1/2 pun kuasa 3. So bila punca kuasa 3, dia dah habis. Dia tinggal Y je kat dalam tu. Dia keluar Y tu. Dia boleh keluar Y tu. Yang punca kuasa 3. Itu cara kita nak keluarkan Y tu. Dan apabila kita kuasa 3 kan di sebelah kiri, maka kita kuasa 3 kan di sebelah kanan. Sebab apa? Sebab ini persamaan. Bila persamaan, apa yang kita buat sebelah kiri, kita kena buat sebelah kanan. Tapi kenapa kita buat sebelah kiri tadi kita kuasa 3 kan? Sebab kita nak menghilangkan punca kuasa 3 tu. Ingat, punca kuasa 3 nak hilangkan dia kuasa 3. So, bila kuasa 3 belah kiri, kuasa 3 belah kanan. So, jadinya Y itu tinggal Y lah. Yang ni tinggal Y sebelah kiri. Dan sebelah kanannya jadi 1/2 kuasa 3 bermakna 1/2 darab 1/2 darab 1/2. Iaitu 1/8. Itulah jawapan dia untuk Y.